اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدنا رسلي يا طهير يا غاية قصدي والشهيد صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحياني يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدنا رسلي يا طهير عبدك على بابكم هنيء دائم لمعروفكم شكي في كل وقت وأحياني يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke episod yang terakhir program After Hours daripada Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah tazkirah terakhir ini disampaikan oleh Ustaz Tarmizi Wahid dengan tajuk Etika Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin untuk sama-sama menikmati bulan Ramadan yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ahli keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Apa khabar semua para penonton yang saya kasihi dan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah kita telah pun melalui Ramadan beberapa minggu ini dan saya mengharap agar mudah-mudahan Ramadan ini penuh bermakna bagi anda sekalian walaupun ada banyak perbezaan, ada banyak yang tidak sama dengan apa yang biasa kita alami di dalam Ramadan sebelum ini. Sudah tentu pasti ada hikmahnya ya. Sebagai seorang yang beriman, kita yakin segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, segala jenis ujian yang kita hadapi dan lalui sekarang ini sudah tentu ada sebab yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin tugas kita adalah untuk bersabar dan juga untuk
yakin tentang apakah mungkin pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapatkan. Salah satu perkara yang boleh kita lakukan adalah memperbanyakkan bermuhasabah diri, bertanya, ya Allah, apakah yang mungkin boleh kita pelajari daripada episod ini, kerana ini memanglah jarang-jarang kali berlaku, ya, sehingga mana masjid-masjid seluruh dunia perlu ditutup sepanjang bulan Ramadan ini, ya. Jadi ini satu pengalaman pasti yang tidak akan dapat kita lupakan. Mungkin akan diceritakan, ya, kepada anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita satu hari nanti. Tetapi di dalam mungkin rasa kesedihan, ya, dan juga sebahagian kita rasa keresahan hati kerana kita tidak dapat terus mengamalkan apa yang kita terbiasa amalkan. Contohnya, sebahagian daripada kita ini, pertama sekali yang paling biasa adalah melakukan solat tarawih di masjid, dan ini tidak dapat lagi kita lakukan pada tahun ini. Namun ini tidak menafikan kita peluang untuk menunaikan ibadah ini di rumah. Ya, begitu juga bagi mereka yang biasa bertadarus Al-Quran di masjid, masya-Allah, ini semua adalah ahli Al-Quran, ya, orang-orang yang sayang Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Al-Quran menjadi syafaat bagi mereka di akhirat nanti, insya-Allah. Pastinya mereka sudah pun mendapatkan cara dan juga wadah yang baru untuk mereka bertadarus, mungkin bersama teman-teman melalui teknologi yang ada sekarang ini, sama ada ber-WhatsApp ataupun Zoom call dan sebagainya, ya. Apa sajalah wadah-wadah yang ada ini, saya rasa kita boleh manfaatkan untuk kebaikan diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Mungkin teman-teman kita ni yang biasa kita buat masjid hopping, ya, kita ke masjid-masjid yang lain di merata Singapura ini, tetapi tahun ini kita tidak dapat bersama. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat buat video call, ya, group call dan sebagainya, di mana kita mampu untuk update each other, apa yang telah kita lakukan, berapa banyak muka surat yang telah kita bacakan, apa yang mungkin kita baru pelajari di webinar, di video-video dan sebagainya, yang sekarang ini sangat banyak pilihan untuk kita. Termasuklah juga platform Masjid Al-Istighfar ini, di mana saya lihat setiap hari ada video-video yang baik, yang bermanfaat, ya, untuk kita ambil faedah daripadanya, insya-Allah. Pada hari ini saya ingin mengambil sedikit masa anda sekalian untuk mungkin menyediakan diri kita untuk bulan Syawal yang mendatang ini. Idul Fitri tahun ini pasti akan juga rasa sangat berbeza, kerana tradisi yang biasa kita amalkan dan juga kita raikan bersama keluarga dan teman-teman mungkin tidak dapat kita lakukan seperti yang dahulu. Maka ini juga memberikan kita peluang yang sama. Seperti mana Ramadan ini, kita perlu lebih kreatif, kita perlu memikirkan apakah solusi yang boleh kita fikirkan untuk mengatasi segala limitations, ataupun halangan-halangan yang ada. Ya, kita nak buat yang biasa tak mampu, kita buat apa yang kita boleh. Jadi begitu juga nanti Idul Fitri tiba, mungkin saya nak ceritakan sedikit, ya, apa ataupun kongsikan sedikit apa yang boleh kita lakukan memandangkan kita mungkin tidak akan dapat beraya seperti mana yang kita inginkan. Pertama sekali, antara sunnah-sunnah, ya, yang biasa kita dengar, mungkin saya di sini tugas saya untuk mengingatkan supaya kita tidak terlepas peluang untuk mendapatkan keberkatan dan juga pahala pada bulan Syawal, ya. Pertama sekali, antara yang Nabi SAW mengamalkan adalah pagi Idul Fitri itu Nabi SAW sentiasa akan mengambil peluang untuk mandi sunat Idul Fitri, ya. Jadi ini merupakan satu sunnah, ya. Lebih-lebih lagi kalau dulu, ya, bila kita dapat keluar, kita dapat berjumpa dengan orang, kita pergi solat Idul Fitri dan sebagainya, kita berada di dalam keadaan yang segar, bukan saja kerana fizikal kita dibasuh, dicuci, ya, kita mandi, tetapi secara dalaman juga kerana kita niat untuk mendapatkan pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Pasti ganjarannya hebat, insya-Allah, ya.
Setelah itu, kerana mungkin kita tidak akan dapat keluar untuk menunaikan ibadah solat Idul Fitri, tetapi kita nantikan mungkin akan ada irsyad ataupun nasihat daripada pejabat mufti Singapura yang mungkin akan mengajar kita apa yang boleh kita buat, ya. Kalau mungkin tidak di luar, mungkin di rumah, wallahu a'lam, kita nantikan guidelines, ya, daripada mereka. Sekiranya kita tidak dapat melakukan solat Idul Fitri, jangan bersedih, kita buat sunnah-sunnah yang lain terlebih dahulu. Baginda Nabi Muhammad SAW, setiap pagi Idul Fitri itu, baginda akan mulakan harinya dengan bersarapan, ya. Khususnya sebelum Nabi keluar untuk solat Idul Fitri itu, Nabi akan memakan sedikit, ya, sesuatu, contohnya memakan kurma. Nabi SAW itu suka makan kurma, dan biasanya bilangan kurma yang Nabi makan itu adalah ganjil, sama ada 1 ataupun 3, itulah yang terbiasa. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bangun pagi, kita sarapan dahulu, ya. Setelah mana kita mandi contohnya, kita bersarapan untuk sama sekali lagi mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi SAW melakukan ini? Kerana ia untuk antara lain, ya, membezakan antara Idul Fitri dan juga Ramadan. Ini menunjukkan tamatnya bulan Ramadan yang mulia dan tibanya bulan Syawal, hari untuk kita meraihkan kejayaan amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Untuk membezakannya, Nabi SAW bersarapan di pagi hari supaya orang lihat, oh, hari ini bukan lagi Ramadan, hari ini Idul Fitri. Dan seperti mana ramai daripada kita maklum, hari Idul Fitri itu antara hari-hari yang haram untuk kita berpuasa. Jadi kita tidak mahu ada setengah pihak yang mungkin keliru, ya. Mereka ingat, oh, kita tak boleh, kita teruskan saja, kita tak nak makan. Tak apa, kita tunjukkan yang ada perbezaan di antara semalam dan hari ini, ya. Hari ini hari baru, hari ini Idul Fitri, maka kita buat sesuatu sunnah Nabi SAW yang telah diamalkannya, wallahu a'lam. Seterusnya, selain daripada itu, Nabi SAW bila sudah bermandi, Nabi suka memakai atar, ya, atar ataupun minyak wangi. Jadi walaupun mungkin kita tak dapat keluar tahun ini, ya, wallahu a'lam, mungkin kita akan dapat keluar most likely, maka apa yang mungkin kita boleh lakukan, kita berwangi-wangian untuk kita bersemuka dengan ahli keluarga kita pun. Yes, just with our own family members, dengan ahli keluarga kita, dengan ayah dan ibu kita. Bila kita bersalaman pagi hari, kita berpelukan, ya, sekurang-kurangnya kita dalam keadaan yang bersih, ya, kita punya aroma, kita punya bau pun agak sedap, ya. Jadi kita ikut sunnah Nabi SAW untuk memakai minyak wangi, memakai atar di pagi hari. Okey. Jadi bila saya sebutkan tadi itu untuk bermaaf-maafan itu sebenarnya merupakan salah satu daripada tradisi orang kita yang saya lihat sangat baik sekali tradisi ini, ya. Kerana mungkin kalau tidak dengan adanya tradisi seperti ini, ya, di kalangan orang kita, saya juga tertanya bila agaknya kita akan meminta maaf, ya, kita akan bermohon maaf dengan saudara mara kita, dengan ahli keluarga kita, dengan teman-teman kita. Ya, ini perkara yang mungkin jarang-jarang berlaku, ya. Peluang-peluang seperti ini tidak selalu kita dapati. Mungkin ada orang berat sangat nak minta maaf, tapi pagi raya tu lain sikit, ya. Perasaan mereka, mood mereka semua lain sedikit. Jadi mungkin mereka lebih interested dan lebih bersemangat contohnya untuk memohon maaf antara satu sama yang lain. Dan Islam sangat-sangat menganjurkan untuk kita merapatkan silaturahim antara satu sama yang lain, dan sekiranya sikap suka memohon maaf dan juga memaafkan akan pasti membina hubungan kita supaya dikuatkan lagi silaturahim antara kita semua, insya-Allah. Okey. Baik. Selain daripada itu, bila kita dah berjumpa, ya, dan juga kepada teman-teman yang tak dapat kita berjumpa, kita teruskan, ya. Kalau nak minta maaf, ya. Tetapi salah satu juga daripada amalan yang digalakkan pada Idul Fitri ini adalah untuk kita mengucapkan tahniah kepada teman-teman kita dan ahli keluarga kita. Ucapan tahniah ini adalah untuk mengatakan kepada mereka, syabas kerana anda telah berjaya berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Syabas kerana anda telah pun banyak melakukan amal jariah, bersedekah, berinfak di bulan Ramadan. Tahniah kerana anda telah dapat menunaikan solat tarawih, ya, sama ada seorangan ataupun bersama keluarga anda sepanjang bulan ini. Ya, tahniah kerana anda telah membaca Al-Quran, ya, menjadikan ia teman anda sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi kita saling
mengucapkan tahniah kepada orang-orang yang kita sayangi. Antara ucapan yang biasa kita dengar ya di dalam kad-kad hari raya dan sebagainya, orang forward ya message di WhatsApp dan sebagainya, biasanya akan berbunyi Eid Mubarak ya, yang bererti sama seperti Ramadan Mubarak, semoga hari ini diberkati ya, hari ini hari perayaan yang diberkati. Itu ucapan yang kita berikan. Tetapi mungkin boleh kita juga memberikan ucapan yang lebih khusus yang diajarkan oleh agama kita. Kita boleh ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan anda, amalan kamu ya. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Ini kita sekali lagi fokus kita hanya kepada apa? Hanya kepada bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Ya, kalau kita bersedihan, kita ada satu amalan yang boleh kita terus lakukan setelah Ramadan pergi, iaitu untuk mendoakan antara satu sama yang lain. Semoga segala usaha dan kerja ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan para salafus salih. Apabila Ramadan meninggalkan mereka akan menghabiskan 6 bulan selepas itu, separuh tahunnya, untuk hanya mendoakan, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan, terimalah amalan kami di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan hari-hari di mana mungkin Lailatul Qadar kita beramal, mudah-mudahan Allah terima ya. Segala jenis amal ibadah pun yang kita lakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan perkara lain, tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan kritikan orang, ataupun tersakiti dengan kritikan orang, kerana kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita doa semoga diterima segala amal yang kita lakukan. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau nak tambah lagi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ya, insya-Allah. Jadi kita doa semoga Allah terima segala amal soleh yang kita lakukan. Bukankah itu harapan kita di penghujungnya? Kita buat segala apa semua hanya kerana untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak terima, apakah gunanya ya? Pasti itulah definisi kegagalan ya. Saya rasa kalau kita nak meletakkan satu definisi untuk rating sebulan Ramadan untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir sekali yang mungkin saya nak sampaikan di sini adalah, marilah sama-sama kita mengamalkan takbir ya. Takbir Allah sebutkan dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir di atas apa yang telah Allah berikan dari segi panduan dan hidayah kepada diri kita. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang saya kasihi, semua yang kita dapat amalkan ini, iman dan Islam ini, semua adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bimbingan Allah untuk diri kita, satu nikmat yang luar biasa sekali. Maka untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita selesai mengamalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bertakbir kepada Allah daripada malam itu sehingga ke siang hari ya, insya-Allah. Kita bertakbir, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala pandang kita, Allah mendengar segala doa dan harapan kita. Dan dengan itu pun saya menutup ini dengan nasihat yang terakhir, iaitu memperbanyakkanlah berdoa. Malam-malam pada malam Idul Fitri itu juga antara malam-malam yang baik, insya-Allah ya, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan segala hajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menyampaikan hajat kita, mengurniakan segala doa kita, permintaan kita, ataupun Allah akan memberikan yang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik daripada apa yang boleh kita jangkakan, insya-Allah. Ya, dengan itu saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya berdoa semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat diterima amal ibadahnya, dan juga kita dapat merayakan Idul Fitri tahun ini walaupun berbeza, tetapi mudah-mudahan lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di samping orang yang tersayang, insya-Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya. Boleh saya rumuskan
tegaskan di sini bahawa walaupun kita masih dalam keadaan pandemik, tetapi ia tidak menghalang kita melakukan perkara-perkara sunnah pada Syawal nanti. Di antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan ialah bertakbir, melafazkan ucapan tahniah kepada ahli keluarga dan juga teman-teman kerana telah berjaya melakukan ibadah sepanjang Ramadan. Seterusnya, bolehlah kita mandi di pagi raya, berwangi-wangian, memakai pakaian yang bersih dan cantik. Rasulullah juga menggalakkan kita makan sebelum solat hari raya, sebagai membezakan yang kita telah masuk pada bulan Syawal. Seterusnya, melakukan solat Idul Fitri dan teruskan takbir sepanjang hari. InsyaAllah. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita telah mengakhiri bacaan dari surah-surah Juz Ammah. Maka marilah kita mendengarkan bacaan doa khatam Al-Quran dari yang berbahagia Ustaz Mazlan Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada semua muslimin dan muslimah yang dikasihi kerana setia bersama kami sepanjang 22 episod. Semoga usaha kecil ini memberi manfaat buat kita semua. InsyaAllah. Amin.